A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidul Majid. Amma ba'du. Baik, alhamdulillah, alhamdulillah. Bertemu lagi kita hari ini pada bacaan bersama pagi-pagi. Hari ini insya-Allah kita akan menamatkan surah An-Nahl. Tamat insya-Allah hari ini An-Nahl. Sebelum besok kita bincang-bincang sikit bagaimana Allah menjalankan seorang hamba-Nya pada peristiwa agung yang mencari adat. Besok kita tengok apa ni, semua dah tahu dah. Cerita Isra' dan Mi'raj dah kecil dah dengar Isra' Mi'raj, tapi kita tengok dalam surah Isra' tu apa lagi apa lagi amalan-amalan, seruan-seruan, larangan-larangan, peringatan-peringatan yang Allah nak berikan kepada kita. Dibukakan ayat besok insya-Allah dengan kunci kepada akidah kita insya-Allah. Hari ini kita sambung lagi iaitu surah ayat 119 dan 128. 119, 128. Penerbit ini pilih tajuk kebaikan sifat sabar. Sebab ada satu ayat yang Allah kata kalau sabar lagi bagus. Kalau sabar lagi bagus. Nak balas balik pun boleh, tapi kalau sabar lagi bagus wahai Muhammad. Itu kata Allah pada Nabi Muhammad SAW. Minggu lepas kita dah tamatkan ayat muka surat sebelum ni dengan perkara-perkara halal dan haram. Ditamatkan dengan ayat yang akhir tu. Ayat berapa? Ayat 118 perihal di mana Allah sebelum ni telah mengharapkan beberapa perkara kepada kaum Yahudi. Ini ada beberapa lagi larangan dan arahan kepada Yahudi yang diingkari oleh kaum Yahudi ni. Minggu lepas kata kunci muka minggu lepas banyak bab halal dan haram Orang Arab musyrik mengharamkan benda-benda yang sepatutnya halal. Unta-unta yang pada keadaan tertentu dikatakan ini haram makan. Kerat telinga lepas, tak boleh ambil manfaat. Unta ni untuk berhala, biarkan lepas. Sedangkan benda itu sebenarnya halal. Jangan kamu mengharamkan apa yang sebenarnya halal bagi kamu. Kemudian ada ujung tu, benda-benda yang sebelum ni kita dah baca dan Al-An'am tu ayat berapa? 116 ni tu. Dan nota ni 146. An'am 146 tu berkenaan dengan beberapa perkara yang Allah haramkan kepada Yahudi. Lemak, kedai lah, apalah, beberapa perkara lah. Kalau tengok Al-An'am tu kalau tak salah pada Allah haramkan pada Yahudi ni haiwan yang berkuku, lemak lembu, lemak kedai, beberapa perkara yang diharamkan. Halal haram ni nak mudah fikir, tak payah terus nak tanya kenapa haram tu, nak bersandarkan kepada sains. Kenapa Allah haramkan babi ni? Kita mula nak cari sains. Tak, mula-mula kita ta'abud dia. Kita akur je perintah Allah tu. Banyak sangat benda lain dekat dunia ni Allah bagi makan kan, benda halal. Tetapi banyak juga adalah beberapa perkara Allah nak uji kita, Allah harapkan. Ketam batu dengan ketam laut Ketam dulu, ketam rasa sama je. Tapi kenapa yang satu boleh makan, satu tak boleh makan? Itu Allah suruh kita taat je lah. Taat je lah. Kalau bab tu pun kita nak banyak songeng kan, nak jadi orang Yahudi lah tu. Nak jadi orang Yahudi, na'udzubillah. Yahudi dia banyak songeng daripada dulu sampai sekarang Yang ini dimulakan lagi, walaupun kita bodoh sekali mana pun, Allah masih terima lagi taubat kita. InsyaAllah. Kita tamatkan hari ini ayat 119 sampai 128. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ثم إن ربك للذين عملوا السوء بجهالة ثم تابوا من بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. Angkat sikit mic tu Zat, bagi kuat sikit. بعد ذلك وأصلحوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين.
شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. Terjemahan. Kemudian sesungguhnya Tuhanmu mengampunkan orang-orang yang melakukan kesalahan kerana kebodohannya. Kemudian setelah itu mereka bertaubat dan memperbaiki dirinya. Sesungguhnya Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Sesungguhnya Ibrahim adalah seorang pemimpin yang dapat dijadikan teladan, patuh kepada Allah dan Hanif. Hanif bermaksud seorang yang selalu berpegang kepada kebenaran dan tidak pernah meninggalkannya. Dan dia bukanlah termasuk orang-orang musyrik yang mempersekutukan Allah. Dia mensyukuri nikmat-nikmat-Nya. Allah telah memilihnya dan menunjukkannya ke jalan yang lurus. Dan kami berikan kepadanya kebaikan di dunia dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian kami wahyukan kepadamu Muhammad, ikutilah agama Ibrahim yang lurus dan dia tidak termasuk orang-orang musyrik. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu itu adalah dengan memperbanyakkan ibadah dan amalan soleh serta meninggalkan pekerjaan seharian. Hanya diwajibkan atas orang Yahudi yang memperselisihkannya. Dan sesungguhnya Tuhanmu pasti akan memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat terhadap apa yang telah mereka perselisihkan itu. Serulah manusia ke jalan Tuhanmu dengan hikmah. Hikmah bermaksud perkataan yang tegas dan benar yang dapat membezakan antara yang hak dan yang batil. Dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Sesungguhnya Tuhanmu yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Dan jika kamu membalas, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Tetapi jika kamu bersabar, sesungguhnya itulah yang lebih baik bagi orang yang sabar. Dan bersabarlah Muhammad, dan kesabaranmu itu semata-mata dengan pertolongan Allah. Dan janganlah engkau bersedih hati terhadap kekafiran mereka, dan jangan pula bersempit dada terhadap tipu daya yang mereka rencanakan. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang beramal soleh. Tafsir Jalalain. Wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bihi wa la in sabartum.
Dan jika kamu memberikan balasan, maka balaslah dengan balasan yang sama dengan siksaan yang ditimpakan kepadamu. Akan tetapi jika tidak mahu membalas, lahua, sesungguhnya bersikap sabar itu, khairul lis-sabirin, adalah lebih baik bagi orang-orang yang sabar. Kemudian Nabi SAW membatalkan sumpahnya itu dan membayar kafaratnya. Demikianlah mengikut hadis yang telah diriwayatkan oleh Imam Bazzar. Wasbir wa ma sabruka illa billah. Bersabarlah dan tiadalah kesabaranmu itu melainkan dengan pertolongan Allah dan taufiknya. Wala tahzan alaihim. Dan janganlah kamu bersedih hati terhadap kekafiran orang-orang kafir. Jika mereka tidak juga mahu beriman, kerana kamu sangat menginginkan keimanan mereka. Wala taku fi dhaikim mimma yamkurun. Janganlah engkau hiraukan tipu muslihat mereka, kerana sesungguhnya akulah yang akan menolongmu dalam menghadapi mereka. Innallaha ma'al ladzina nattaqu. Sesungguhnya Allah berserta orang-orang yang bertakwa, iaitu yang menjauhkan diri daripada kekafiran dan kemaksiatan. Walladzina hum muhsinun. Dan orang-orang yang berbuat kebaikan dengan menjalankan ketaatan dan kesabaran, Allah akan menolong mereka dengan bantuan dan pertolongannya. Sirah Nabawi. Di tengah-tengah penyerangan dan kemenangan yang diperoleh kaum muslimin, Hamzah bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu yang merupakan singa Allah dan singa Rasulullah terbunuh di medan perang. Dia dibunuh oleh Wahsy bin Harb, seorang hamba sahaya daripada Habsyah yang mahir melempar tombak. Wahsy dijanjikan untuk dibebaskan dan dimerdekakan oleh majikannya, iaitu Zubair bin Mut'im, jika berhasil membunuh Hamzah. Ini kerana sebelumnya Hamzah membunuh pakcik Zubair, Tu'aimah ibni Adi, pada perang Badar. Saat itu Wahsy menyelinap bersembunyi di balik batu besar untuk mengamati pergerakan Hamzah. Ketika Hamzah memancungkan pedangnya ke kepala Sibak bin Ad-Fitah, seorang lelaki musyrik, Wahsy tiba-tiba melemparkan tombaknya ke arah Hamzah hingga mengenai perut bahagian bawah dan tembus ke bahagian kelangkangnya. Hamzah pun terjatuh ke tanah, tidak dapat bangkit dan kemudian menemui ajalnya. Ketika peperangan berlangsung, kaum musyrikin akhirnya menderita kekalahan. Mereka terpaksa melarikan diri. Begitu pula dengan wanita pembakar semangat pasukan kafir yang lari tunggang langgang. Kaum muslimin mengejar mereka sambil menghunuskan senjata. Kemudian pasukan kaum muslimin yang berasa sudah menang mengambil harta rampasan perang. Saat itulah pasukan pemanah melakukan kesalahan besar. Sekitar 40 orang daripada mereka turun daripada bukit mengambil harta rampasan, padahal mereka telah mendapatkan perintah untuk tetap di posisi mereka di atas bukit. Melihat pasukan pemanah berebut harta rampasan, kesempatan ini tidak disia-siakan Khalid bin Al-Walid. Khalid menyerang 10 orang anggota pasukan pemanah yang tersisa di Bukit Ar-Rumat dan berhasil membunuh mereka. Setelah itu, dia juga mengambil jalan mengelilingi bukit hingga tiba di belakang pasukan kaum muslimin. Khalid mula menyerang pasukan muslimin. Salah seorang anggota pasukan berkuda yang dipimpin Khalid lalu berteriak dengan lantang sehingga didengar oleh pasukan kaum musyrikin lainnya yang cuba melarikan diri. Mereka pun berpatah kembali. Kemudian salah seorang wanita musyrikin mengambil bendera perang yang telah terjatuh lalu mengibarkannya. Lalu kaum musyrikin berkumpul di sekitar Khalid dan mengerahkan kekuatan. Dengan demikian, kaum muslimin menjadi tersepit dan terkepung daripada segala arah. Syama'il Muhammadiyah, Asbabun Nuzul. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah SAW membuat cincin daripada perak, maka dipakailah di tangannya jemarinya. Kemudian cincin itu berpindah ke tangan Abu Bakar radhiyallahu anhu, lalu ke tangan Umar radhiyallahu anhu, setelah itu berpindah pula ke tangan Utsman radhiyallahu anhu sehingga jatuh di Sumur Aris, letaknya dekat Masjid Quba. Pada cincin itu terukir kalimat Muhammadur Rasulullah. Hadis riwayat At-Tirmizi. Ketika Abdullah Ubay bin Salul meninggal, datanglah anaknya kepada Rasulullah SAW meminta baju beliau.
Baginda pun memberikannya dan dijadikan kafan bagi mayat Abdullah Ubay bin Salul. Rasulullah datang untuk menyembahyangkannya, namun Umar radhiyallahu anhu menghadangnya dan berkata, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan menyembahyangkannya? Bukanlah dia pernah melakukan ini dan itu pada hari ini dan itu?" Rasulullah SAW menjawab, "Biarkanlah aku, wahai Umar, aku telah memilih keputusanku." Allah berfirman, "Kamu memohonkan ampun bagi mereka atau tidak, kamu memohonkan ampun kepada mereka adalah sama sahaja. Sekalipun kamu memohonkan ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka." Kemudian Rasul menyembahyangkannya dan menghantarnya ke kubur. Maka turunlah ayat ini. Nasihat dan pengajaran, dakwah dapat berdiri tegak dan umat akan bangkit hanya dengan cara membersihkan barisan mereka daripada orang-orang munafik dan pengkhianat. Hanya orang yang bertekad sungguh-sungguh, bersih niatnya dan teguh pada prinsiplah yang mampu bertahan menghadapi kesulitan. Sering berlaku orang-orang yang lemah dan pengkhianat menghalangi dakwah pembaharuan pada umat, menghalangi kejayaan dakwah atau memperlambatkannya meskipun pada saatnya nanti akan tercapai dulu. Baik, Alhamdulillah. Alhamdulillah, tamat kita surah An-Nahli hari ini. Ada beberapa perkara yang penerbit taklah pilih. Tak adalah yang yang ketara sangat, tapi ada 1-2 poin yang mungkin saya nak tambah daripada Ibnu Katsir. Utamanya pada ayat Allahumma salli ayat 124. Sesungguhnya menghormati hari Sabtu. Pada nota tu, menghormati hari Sabtu itu adalah dengan memperbanyakkan ibadah dan amalan soleh serta meninggalkan pekerjaan seharian. Itu arahannya hanya diwajibkan atas orang yang memperselisihkannya Yahudi. Yahudi ini dikatakan pada dulu di dalam antara syariat yang turun Taurat ialah juga menghormati hari Jumaat. Tapi mereka pilih hari Sabtu tu. Mereka pilih hari Sabtu. Sabtu sebab dikatakan satu pada percayaan dia adalah hari yang Allah tidak menciptakan apa-apa makhluk lagi. Dan Ibnu Katsir ada cerita. Ibnu Katsir ada. Jadi Yahudi dia menyelewengkan arahan-arahan kitab dia memilih hari Sabtu. Nasara pun begitu, dia memilih hari Ahad. Maka didatangkan kepada kita umat akhir zaman ni, umat Nabi Muhammad SAW, hari Jumaat. Hari Jumaat. Dalam kitab Sahih Bukhari, ada hadis daripada Abdul Razak daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW pernah bersabda, "Kami adalah orang terakhir yang paling pertama pada hari kiamat kelak." Kita umat yang terakhir, tapi kat kiamat besok kita banyak ke depan. Daripada saf paling belakang, kita bergerak ke depan. Lepas kita memberi penyaksian kepada umat Nabi Nuh, yang bahawa Nabi Nuh telah menyampaikan seruan dia. Bukti ni apa? Al-Quran. Bergerak kita daripada saf paling belakang sampai saf depan. Kita lah juga makhluk yang paling pertama yang akan menjejak kaki ke dalam syurga ialah baginda Rasulullah SAW. Selepas itu, kita lah umat akhir zaman, insyaAllah. Itu maknanya. Meskipun mereka telah diberikan kitab sebelum kita. Itu kata Rasulullah. Kemudian inilah hari mereka yang telah diwajibkan pada mereka. Jumaat lah. Lalu mereka berselisih pendapat mengenai hari tersebut. Kemudian Allah memberi kepada kita petunjuk padanya. Dan mengenai hari itu, orang-orang yang mengikut kita, kaum Yahudi, besok iaitu hari Sabtu. Sedangkan kaum Nasrani lusa, hari Ahad. Siapa dia itu? Orang yang berselisih mengenai hari tersebut, Yahudi dan Nasara. Itu bab kemuliaan hari Sabtu. Hari Sabtu. Jadi kita ni Jumaatlah penghulu segala hari. Penghulu segala hari. Itu bab itu. Kemudian pada sirah Nabi itu, pada sirah Nabi kita semua dah tahu, dah cerita bagaimana Wahsy ni diupah. Dia punya tuan dia Allahumma salli ala Muhammad. Wahsy ni tuan dia, sini dia tulis Zubair. Ada Jubair, ada Zubair. Wallahu a'lam tu. Zubair kita ambil sinilah Zubair bin Mut'im, itu dia punya tuan dia. Dia ni milik hamba kepada Zubair. Dia diupah juga oleh Hindun bin Utsbah. Pada masa ni Hindun belum Islam lagi. Selepas tu dia menjadi sahabat. Sahabat. Masa zaman perang Uhud ni Hindun belum Islam, Abu Sufyan belum Islam. Kemudian mereka ni menjadi sahabat. Anak dia menjadi pemimpin Islam yang besar. Masya Allah. Musyriknya dulu pada ketika jahiliahnya melawan Rasulullahnya, kemudian menjadi sahabat besar. Sama lah juga macam Khalid bin Al-Walid. Masa ni belum Islam, Islamnya Khalid Al-Walid
Amru bin As sama-sama selepas pembukaan kota Mekah. Selepas pembukaan kota Mekah, masa pembukaan kota Mekah tu Amru bin As keluar. Dia kata Khalid Walid dia nak pergi merantau. Khalid Walid pun duduk je dekat Mekah tu, tapi dia tengok dari jauh je lah. Dia tengok dari jauh. Dia tak melibatkan diri apa-apa. Kemudian dua-dua ni dapat hidayah, sama-sama pergi ke Madinah, berjumpa. Tanya kau nak pergi mana? Masing-masing kata, masing-masing sorok dulu nak pergi mana. Lalas mengaku nak pergi mengisytiharkan Islamnya mereka di hadapan baginda Rasulullah SAW. Kita dah tahu dah dua sahabat ni menjadi kibarus sahabat-sahabat yang besar. Abdullah bin Amru bin As membuka kota Mesir, ya. Khalid Walid pun begitu. Dia tak ada rezeki mati di medan perang, dia mati sakit. Hindun upah siapa? Wahsy, ya. Hindun upah Wahsy, nak cerita Wahsy ni dia sebenarnya. Selepas Wahsy memeluk agama Islam, dia mengisytiharkan keislaman dia kepada Rasulullah SAW. Ya, Rasulullah SAW ni suka sangat. Saya baru dengar cerita ni daripada tuan guru kami, Dr. Hasbullah, Prof. Madia Dr. Hasbullah. Dia mengajar kami hadis, ya, di pondok hujung minggu kami di Masjid Muhammad Al-Azan, ya. Wahsy ni, Dr. Hasbullah cerita, bila dia mengisytiharkan keislaman dia Rasulullah SAW dengan sifat lemah lembutnya, baiknya akhlak Rasulullah ni sangat gembira. Tapi bila teringat yang pak saudara dia kena bunuh, dia sedih. Jadi dia beri arahan supaya Wahsy ni janganlah hadir sangat-sangat depan dia. Sebab dia kata dia teringat sedihnya kepada atas kematian pak saudara dia. Yang tukang bunuh pula Wahsy. Wahsy ni dia baling, dia lembing. Bila tumbangnya Hamzah tu, orang lain pun join sekali lah. Sebab tu berlubang-lubang Hamzah tu. Bukan Wahsy dia punya kerja. Perang kan? Perang. Seorang tumbang, orang lain pun join sekali. Cocok, pancung, potong dan sebagainya. Jadi Wahsy ni, atas cinta dia kepada Rasulullah SAW, sampai peringkat asyik kepada Rasulullah SAW tu, dia sentiasa nak hadir dalam majlis-majlis ilmu Rasulullah. Nak duduk belah kanan Rasulullah, nak duduk rapat dengan Rasulullah dan sebagainya. Tetapi bila dia teringat akan kesedihan Rasulullah SAW atas kematian pak saudara dia, apa dia buat? Dia menyorok belakang sahabat lain. Dia tak tinggal majlis Rasulullah, tapi dia menyorok di belakang sahabat lain. Begitulah, ya. Wahsy ni dikatakan antara orang yang menyebabkan matinya Musailamah Al-Kadzab. Musailamah Al-Kadzab, ya, yang membunuh ramai sahabat perang masa itu kan. Musailamah ni Nabi palsutin mati di tangan Wahsy. Begitu jugalah Wahsy menggunakan lembing yang sama, ditumbangkan Musailamah, lalu tentera Islam pun lain datang penuh. Itu cerita bab Wahsy. Kemudian dalam Syama'il tu kita dah jumpa dah sebelum ni cerita bab cincin Rasulullah SAW hilang pada zaman Saidina Uthman. Ya, Uthman kan? Allahumma salli ala. Hilang di sumur Aris dekat Masjid Quba. Sahabat selam mencari punya lama, tak jumpa. Pada ketika itu sahabat kata, maka dengan hilangnya cincin itu maka terbukalah zaman fitnah. Gitulah Sayyidina Uthman kena bunuh kan atas fitnah itu. Asbabun nuzul, cerita Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini kena baca semula. Tengok balik. Ayat tu surah At-Taubah. At-Taubah ayat berapa tak ingat dah. At-Taubah ayat sekalipun ayat At-Taubah. Kita sudah At-Taubah kan? Sudah kan? Taubah ayat 80. At-Taubah ayat 80. Asbabun nuzul turunnya. Saya tak pasti kenapa penerbit pilih pula hadis ni. Tapi kita kena faham yang sebelum turunnya ayat ni, Rasulullah dengan sifat pengasih dia tu masih lagi nak memohon keampunan kepada Samsin. Ini bukan Samsin kan berdosa ni. Ini orang yang menyebabkan banyaknya kematian umat Islam ni. Munafik nombor satu. Abdullah bin Ubay bin Salul. Bin, tambah. Siapa pandai nak tambah satu lagi? Bin. Abdullah bin Ubay bin Salul bin Bahlul. Tak ada, itu saya tambah ayat tu. Bukan nama dia Bahlul. Memang dikenali sebagai munafik. Sebab tu dalam hadis ni, dalam Sahih Bukhari, Sayyidina Umar Al-Khattab tarik baju Rasulullah tu. Nak semayang ke? Macam tu. Rasulullah kata, Allahumma salli dalam hadis ni, mana dia?
Rasulullah kata aku akan memohon keampunan sebanyak 70 kali. Kenapa 70 kali itu? Pada ulama-ulama sirah, ulama tafsir mengatakan pada zaman tu orang Arab ni kalau sungguh-sungguh nak ni dia sebut 70 kali. 70 kali. Maksud Rasulullah SAW kata sanggup minta lagi keampunan dosa kepada Abdullah bin Ubay. Pertamanya dia bagi jubah dia tu. Cuba kita, tak adalah engkau mati, alhamdulillah engkau matilah. Ketua munafik mati dalam keadaan munafik. Anak dia tak anak Abdullah bin Ubay tak. Anak bin Ubay dia Muslim. Dan besar juga. Bapa dia ni mati dalam keadaan munafik. Rasulullah SAW bagi jubah tu untuk jadi kafan. Semayang pula tu atas sifat kasih sayang Rasulullah SAW. Kita ambil kat situ. Tak ada satu perkara pun yang sia-sia dibuat oleh perihal perilaku baginda Rasulullah SAW. Menunjuk pada kita sifat kasih sayangnya Rasulullah. Kemudian ditegur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, turunlah surat Taubah ayat 80 tu. Tak boleh lagi dah solat kepada orang munafik. Sekalipun kamu memohon ampun bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampun kepada mereka. Begitu Bukannya dah turun ayat tu Rasulullah masih semayang, sebab dalam sini ditulis kemudian Rasulullah menyemayangkannya. Sebenarnya Rasulullah dah baru turun ayat tu. Nak kena adjust kat situ kot. Bagi kita faham. Kalau kita baca turutan tu seolah-olah Rasulullah dah semayang, walaupun Rasulullah tahu tak boleh kan. Tak. Pada ketika itu Rasulullah masih lagi nak memohon keampunan. Lepas tu barulah turun surah At-Taubah tu. Wallahu a'lam. InsyaAllah besok kita mula mukadimah kepada surah Isra. Mukadimah surah Isra. Alhamdulillah, alhamdulillah. Slow, satu muka insya-Allah. Kalau kita istiqamah buat apa sekalipun, insya-Allah boleh. Insya-Allah boleh. Begitu juga dengan amalan kita pada bulan Ramadan yang tersisa ni tersisa. Hari ni dah hari ke berapa ni? 23. 23. Banyak ramalan-ramalan macam-macam hari lah. Paling senangnya tuan-tuan guru dah ngajar saya lama dulu, hari-hari buat. Daripada 1 Ramadan sampai hujung Ramadan. Tak ada beza. 10 Ramadan tu power sikit lagi. Nak power masing-masing lah. Nak power setakat mana nak power tu. Tongkat Ali power root ke, apa ke, power kacik Fatimah ke, kasih power sikit. Macam Nasir punya start. Akhir 10 Ramadan ni, yang aulanya pada malam hari tu ketika kita qiyamul lail ialah doa. Doa. Lebihkan doa. Ini pun baru ilmu dapat. Cakap macam dah 10 tahun kenal. Izan pun duduk dalam kelas masa saya, dia mesti ingat. Kalau dia tak tidur lah. Tapi dia kusyuk sebelah saya tak tahulah. Dia dengar ke tak. Aulanya kita berdoa. Tetapi untuk kita ni yang bukan ahli ibadah ni, kita taklah semayang macam Rasulullah. Witirnya dikatakan 7 rakaat. Witir saja 7 rakaat. 11 rakaat. Kita taklah. Saya ni baik sikit pada anak-anak saya masih kecil. Abah boleh buat witir 1? Boleh? Gitu lah. Jadi kita ni, apa kita nak buat pada malam hari di akhir Ramadan ni, lebihkan doa dengan cara apa? Doa dalam solat. Doa dalam solat. Solat tu kan sebahagian daripada doa. Jadi panjangkan solat tu. Apa saja amalan, bacaan yang kita boleh buat, baca panjang-panjang. Pegang Quran tu tak apa. Pegang Quran tu tak apa. Rakaat pertama baca Al-Mulk, rakaat kedua baca Ar-Rahman, contoh kelafal. Ikut pandai. Buatlah, pegang Quran, baca 1 juzuk pun boleh. Kalau larat, tak larat duduk. Tapi bahagian doa tu kena lebihkan. Dalam sujud, sebelum memberi salam dan sebagainya. Lepas solat, istighfar banyak-banyak, doa lagi banyak-banyak. Jangan terus ke dapur. Kena ada masa sekurang-kurangnya sejam setengah untuk kita punya ibadah. Untuk kita punya ibadah. Banyakkan masa atas sejadah lain, insya-Allah. Itu di akhir Ramadan. Kita kasih power sikit lagi. Tak payah carilah spot hari nak hari ganjil ke apa, hari yang ganjil tu lagi tambah je lah macam tu. Kalau buat macam tu senang. Yang kita taklah, sebab kata Dr. Hasbullah juga semalam, dia kata kalau di UIA, kalau hari ganjil penuh, tak cukup makan. Hari yang genap kosong masjid. Samalah Masjid Afzal baru ni ada buat itikaf ni 10 hari. Masya Allah, Al-Fadil Datuk Seri Mufti kita itikaf 10 hari kat Masjid Afzal. Dia hanya keluar bila tuanku panggil. Hari pertama tu penuh. Orang tua budak-budak penuh. Hari kedua semalam Nizam ya. Semalam kosong masjid. Dia kata kesian, Mufti tinggal surat.
Hari ni gambarnya penuh balik kan. Hari ni. Gitulah doktor sebelah kata masjid UAE pun gitu. Arab ni dia suka memang penuh lah. Orang expatriate apa semua memang penuh masjid tu tak keluar. Sahabat-sahabat yang pergi umrah ni berkelimpangan lah Masjid Nabawi dengan Masjid Al-Haram tu penuh. Kita ni yang tak mampu nak iktikaf ni cari masa lah sendirian ya, cari masa lah sendirian insya-Allah. Wallahu alam. Semoga Allah makbulkan segala doa-doa kita, terima segala amalan kita, ampunkan segala dosa kita di atas asbab kebaikan, keikhlasan, sedekah dan sebagainya yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini. Sampaikan juga semoga amal ibadah kita ni kepada ahli keluarga kita khususnya yang dah meninggal dunia. Jangan lupa bab mereka ya, bahagian mereka tu kena ada juga ya. Dalam munajat kita sebutlah nama ahli keluarga yang dah meninggal dunia ni, mak ke, ayah ke, mak dan ayah ke, adik-beradik dan sebagainya, minta sungguh-sungguh. Minta sungguh-sungguh. Inilah masanya kita nak minta tali hijab antara kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah. Wallahu a'lam. Insya-Allah kita berjumpa lagi besok mukadimah surah Isra ya. Nauzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbawna shighara. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna wa an walidina wa an jami'il mu'minina wal mu'minat mu'allimin wa mu'allimat al-ahya minhum wal amwat. وتابع بيننا وبينهم بالخيرات ربي اغفر وارحم وانتم خير الراحمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وبالله التوفيق والهداية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.